sekarang ni air ni dah dijadikan untuk hajat. Itu salah lah. Tak apa betul lah. Air untuk hajat. Ada hajat buat air. Lepas tu bagi minum. Nampak? Usahakan untuk hajat. Kalau orang minta air dengan saya untuk penenang hati pun saya tak bagi. Sebenarnya benda tu tak perlu. Tak perlu. Pasal dalam Quran dah ada banyak doa yang Allah Ta'ala ajar kita untuk kita sendiri baca dan untuk anak kita sendiri baca. Anak kita belajar kan? Anak kita belajar. Nak bagi pandai, nak bagi cerah hati, belajar, mudah ingat. Allah Ta'ala ajar dalam Quran 3 patah aja. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Dalam Quran Allah sebut wa qur rabbi zidni ilma. Satu-satunya ayat dalam Quran Allah Ta'ala suruh Nabi baca, wahai Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Ada tak kita baca Rabbi zidni ilma? Kita sendiri ada tak kita suruh anak kita, ajar anak kita baca Rabbi zidni ilma? Bukan ayat doa panjang. Kalau nak panjang Ustaz boleh bagi lagi. Tapi yang paling pendek lah tu, doa dalam Quran. Sahabat duk baca doa ni tuan-tuan sungguh-sungguh. Saya bagi contoh Al-Imam Ibnu Mas'ud. Dicerita oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, Jalaluddin dalam buku dia Al-Itqan. Al-Imam Ibnu Mas'ud ni kalau dia semayang, bila dia lalu ayat doa tu, dia akan baca tak henti-henti. Andai kata dia semayang, dia baca masa qiyamul lail, pukul 3 malam dia qiyamul lail, dia lalu je ayat tu, dia akan ulang sampai azan subuh. Begitu ta'assub dia kepada doa ni. Dan akhirnya Allah Ta'ala bagi dia ni jadi sahabat yang paling alim daripada sahabat-sahabat yang lain. Apa ada khilaf lah, ada yang kata Ibnu Abbas paling alim. Cerita dia alim jugalah Ibnu Mas'ud. Sebagian besar dunia ilmu ni, akidah baik, fiqh baik, akhlak baik, semua cedokan daripada hadis yang diriwayatkan oleh beliau dan juga pandangan beliau sendiri. Saya mengajar tafsir, saya banyak duk cedok kata-kata Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dua ni. Pasal apa dua ni jadi alim? Pasal doa yang ada dalam Quran dan doa Nabi yang dia amalkan khusus tentang ilmu. Pasal ilmu. Ibnu Mas'ud dia selalu baca Rabbi zidni ilma. Tuan-tuan nak ilmu, tuan-tuan baca yang ni, Rabbi zidni ilma. Anak tuan-tuan kalau hari di sekolah hari ni balik terus suruh dia baca Rabbi zidni ilma. Dalam semayang baca, luar semayang baca, kita sendiri pun baca Rabbana zidna ilman. Wahai Tuhan bagilah aku ilmu. 3 patah je. Allah Ta'ala tak ajar yang payah-payah. Allah Ta'ala doa 3 je. Tapi manfaat dia amat banyak. Tuan-tuan kalau baca doa ni, saya beritahu, ni pengalaman saya lah sendiri dan sahabat-sahabat saya. Kita akan sentiasa mendapat ilmu-ilmu yang baru. Bukan saja dalam bab agama, tapi dalam bab keduniaan pun. Ada je benda ilmu baru yang kita tahu. Nampak? Rabbi zidni ilma. Boleh ingat? Tuan-tuan boleh hari ni, tuan-tuan baca. Tuan-tuan anak, tuan-tuan ajar. Tuan-tuan tak payah cari dah air pengerti, tak payah. Ajar doa ni, doa Quran. Untuk apa Allah Ta'ala tulis bawa dalam Quran? Mereka untuk kita baca. Suruh nak kita baca. Tapi Quran tu kan, baca doa ni. Saya pergi tahfiz di Sanuri. Budak-budak tahfiz saya, Ustaz, doa untuk tengah hati mana Ustaz? Saya ajar ni. Rabbi zidni ilma. Baca banyak doa ni. Dia doa jadikan zikir. Bila jadikan zikir dia tak payah angkat tangan, tak payah Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi, tak payah. Doa ni bila dah masuk zikir, dia dah dijadikan zikir, dia tak payah angkat tangan. Buat zikir selalu. Tapi kalau kita tahu doa yang lain baguslah. Satu lagi Ibnu Abbas. Dia selalu serve Nabi. Ibnu Abbas ni dia budak lagi. Dia selalu serve Nabi. Bila Nabi buang air, dia selalu sediakan air basuhan Nabi. Kadang-kadang Nabi nak berwuduk, dia sediakan air untuk Nabi berwuduk. Satu ketika Nabi tanya, siapa letak air ni? Ma wada'a hadzal wudu', Nabi kata, siapa letak ini dalam Sahih Muslim atau Bukhari? Dan siapa yang letak air ni? Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas ya Rasulullah. Ibnu Abbas, akulah. Nabi pun doa Ibnu Abbas, Allahumma alimhul kitab. Setengah riwayat, Allahumma faqihhu fid din. Nabi doa 2 perkataan dan 3 perkataan je untuk dia. Kita untuk diri sendiri, Rabbi zidni ilma, macam dalam Quran. Untuk anak kita, Allahumma faqihhu fid din. Kita sebagai bapa, berapa kali kita doa untuk anak kita jadi alim.
jadi pandai, jadi bijak. Apa kali kita nak anak itu? Kan? Anak kita baca Rabbi zidni ilma, kita pula baca Allahumma faqihhu fid din. Tak mustajab lagi. Mustajaklah. Doa Quran, doa hadis Nabi. Nampak? Ataupun adalah tambahan wa'alimhu ta'wil, ada jugalah. Tapi yang paling sahih Allahumma faqihhu fid din ataupun Allahumma alimhul kitab. Tuan-tuan ada anak mulai hari ni doa itu. Allahumma faqihhu fid din. Kata ustaz, saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Apa makna Allahumma faqihhu fid din ni? Wahai Tuhan, jadikanlah dia alim agama. Saya bukan nak anak saya jadi ustaz. Saya nak anak saya jadi engineer. Saya nak anak saya jadi doktor. Samalah. Agama ni dia induk kepada keseluruhan kehidupan manusia. Bila elok agamanya, eloklah yang lain. Nampak? Isyak lah tu. Tak ada baca buku. Boleh faham? Boleh dapat. Bukan faham saja ni. Nak suruh ambil sekali ni. Doa untuk ilmu. Saya banyak baca doa ni dalam sujud. Sujud kan? Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, bagilah aku ilmu. Untuk anak saya selalu gosok kepala dia, Allahumma faqihal kitab. Wahai Tuhan, jadikanlah dia ni alim kitab. Alim dalam agama. Itu doa lah, doa. Setiap hari kita baca untuk dia. Setiap hari kita baca untuk dia. Mudah-mudahan bila dia belajar pun dia jadi hatinya terang lah. Mudah belajar insya-Allah taala. Boleh? Ada nak tanya? Ada nak bangkang? Nampak? Sebab tu kita sebenarnya kadang-kadang ialah benda ni penting, tapi disebabkan kita ni pertama ilmu tak ada, yang kedua tak ada pendedahan, yang ketiga membaca pun tak mau. Jadi apa yang penting dalam kehidupan kita banyak miss. Contoh yang ini lah. Contoh yang ini lah. Saya tuan-tuan, contoh saya yang paling saya sedih lah masyarakat kita kan. Kadang-kadang anak lahir tuan-tuan, tak dibacakan doa pada anak itu.